Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Sayyidul Ayam. Ya, kita bersua sekali lagi menerusi ABSD yang disiarkan secara langsung. Ya, kalau anda pernah mengikuti kami sebelum ini, kami bermula dengan jam 4 petang, kemudian kami awalkan dan kembali semula ke pukul 4 petang. Ada ke siapa-siapa yang tunggu tadi, Man? Tercongok mana? Tak ada ya. Sebab kami lewatkan ke waktu ini pukul 4 petang. Jadi pastikan ya anda tanda dekat kalender ke mana-mana. ABSD bersiaran secara langsung pada pukul 4 petang setiap Jumaat dan anda boleh ikuti kami secara langsung di IB channel dan juga anda boleh ikuti menerusi Syamsul Amri Ismail Official. Okey, dah tengok dah tadi kan teaser orang boleh. Kenapa kita tak boleh? Wah, nampak macam marah je, macam tak puas hati je. Okey, dan kita juga mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan kita, Cik Da, Kak Nga, Nur Azazia, Surya Morifin, kemudian kita ada Sudan, Kak Nga, Roslan Atok, Siti Absyah dan kalau boleh kita galakkan sangat anda ya share dan like sewenang-wenangnya ya. Ajak rakan-rakan semua ikuti bual bicara kita dengan topik orang boleh, kenapa kita tak boleh. Nampak gayanya sahabat saya dah pun bersedia. Kita lalukan SD. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SD boleh. Kenapa Kak Bet tak boleh? Wah, tu dia. Alamak. Tak. Sekarang ni, kalau Kak Abby boleh pakai tudung merahan, kenapa orang lain tak boleh pakai? So, ni tak ada maksud apa-apa lah ni. Lain macam aja. Lain macam aja. Kan, Kak Abby boleh pakai dapat ku tudung selami merah. hatimu SD. Ya. Okey, baiklah SD. Nampak muka macam nak tutup frust sikit. Frust sikit nampak macam frust je. Frust. Kenapa pula yelah, frust? sebab kita kalah 4-0. Kita kalah bola 4-0. Okay. Tak, sebab apa benda nak dikecewakan? Kekalahan kita di peringkat antarabangsa ni bukan perkara baru. Dah lama berlaku dah tu. Kan? Jadi, dan yang paling kalau tanya saya lah kan, tu berkena tu. Kalau orang boleh, kenapa kita tak boleh? Kenapa kita tak boleh menang? Oh, ingatkan kenapa kita tak boleh kalah? Masalahnya sikap. Kenapa orang lain boleh menang? Kenapa kita ni tak boleh menang? Apa pasal? Sikap. Sebab orang dulu naik basikal, berbatu-batu nak pergi padang nak training. Sekarang ada kereta pun lambat. Ada motor lambat. Masalah dia. Dan lepas tu masalah ada satu lagi. Kalau kita hantar player kita pergi luar negara untuk training, apa dia punya liputan dia? Rindu asam pedas mak dia lah, rindu pasal malam lah. Kau baru pergi tempur orang baru berapa hari, sibuk rindu pasal malam, rindu masakan asam pedas lah, salamat cili api lah. Cuba kita fikir, orang tu bertahun-tahun merantau kat negara orang. Sampaikan berapa ni kadang dapat balik sekali-sekala je balik. Itu baru betul. Bukanlah kata kita kata jangan balik. Tak, maksudnya tak usahlah kita benda-benda macam tu kan. Macam mana dah lah hantar seorang. Itu pun rindu. Sudah balik sini boyak langsung tak boleh main. Balik sini badan dah gemuk, dah nyepak bola apa pakai coating macam mana? Sama nyepak bola pakai coating, pakai betis. Orang nyepak pakai kaki, kau pakai coating apa pasal? Kau golak ke orang ya. Kan? Bayangkan tu. Iya, cerita betul Kak Ebi. Kan? Jadi itulah dia. Jadi mana kata kita pandang tajuk kita pada hari ini sangat menarik, iaitu kalau orang boleh kenapa kita tak boleh ni, dia ada dua aspek. Satu positif. Kalau positif vibe so kita akan ambil, kalau dia boleh berjaya, kenapa aku tak boleh berjaya? Betul. Kalau sudut negatif pula, kalau dia boleh rentah negeri, kenapa aku tak boleh? Contoh kan. Inilah jadi, dia. Tidak adil. Tak, simple je. Nabi ajar kita, apabila kamu melihat orang berbuat baik, kalian berbuat baik kan. Nabi kata jangan jadi pak turut. Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita buat jahat. Akan tetapi, tetapkanlah pendirian kita. Kalau orang buat baik, kita buat baik. Bila orang buat jahat, kita tetap berbuat kebaikan. Sebab apa?
kita dalam agama kita dianjurkan untuk berlumba-lumba buat baik. Tak pernah lagi menganjur berlawan-lawan untuk sama-sama buat jahat. Tak. Bukan itu sebenarnya. Kita ada ruang dan peluang, fikirkan kebaikan-kebaikan boleh kita laksanakan dalam tempoh lockdown ni. Allah Maha. Ya. Betul. Tapi kan saya tengok kan SD, lockdown kita ni macam tak real sangat lah. Sebab saya rasa ni lebih kepada partial. Dia separa lockdown. Tak, macam ni lah. Ayat terus. Kan. Ayat macam ni lah. Ayat partial tu nampak sama benar apa yang Tun M cakap lagi tu. Kan Tun M kata ni partial lockdown, ni bukan total lockdown. Saya senang ya. Saya kalau tanya saya, ni bukan lockdown, ini PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Lockdown ni perintah berkurung. Yes. Orang Negeri Sembilan pun faham. Lockdown ni berkurung. Tak ada mana kau boleh keluar. Kan? Kan? Jadi mana kata saya tengok kan Roblox pun polis tak buat. Sebab apa? Sebab adalah Roblox ni macam biasa je. Tak adalah buat lebih diperketatkan sebab polis pun nampak. Apa guna buat Roblox kalau orang dibenarkan keluar? Kan senang. Tutup habis. Jangan keluar. Duduk rumah. Jadi polis kalau nampak setakat seorang dua keluar, dia boleh tanya tu, ni kenapa keluar? Ada apa? Kan? Maknanya ada orang yang betul-betul emergency je yang keluar. Di China hari tu keluar tembak. Lagi dahsyat. Keluar kena tembak dan dia orang bukannya pakai pengadang jalan, awas sekatan jalan raya. Tak pakai kawat dawai tu betul. Kawat duri tu. Itu baru betul lockdown. Kan? Saya bukan malah nak cakap lah. Tak tahulah kan. Kalau kita ni belajar tak cukup tinggi kat AB, kalau kita tanya kat negara-negara luar, lockdown ni memang peta berkurung. Dia macam darurat lah. Terus. Kita yang best tu, macam hari tu di Australia yang saya cakap tu, bila ada 13 kes baru, lockdown 5 hari. Lockdown tau. Kita ni total lockdown tapi orang boleh keluar ke sana kemari. Apa benda total? Jangan kata total, lockdown tu pun tidak menepati maksud dia. Jadi itu ceritanya kadang-kadang kita pun persoalkan kenapa orang ni boleh, kenapa ni tak boleh. Jadi sebenarnya macam kita cerita lah Kak Abby kan, apa-apa pun dalam ni benda-benda ni kita kena ada ilmu. Bila kita cakap benda ni, apa maksud dia? Oh macam tu, barulah betul. Macam kalau macam ni, lockdown pun definisi tak tepat macam mana? Lepas tu dah jadi isu pula. Rakyat tak perlu tahu tau. Masyarakat tak perlu tahu. Yang seorang tutup pintu depan, seorang buka pintu belakang ni, rakyat tak nak tahu. Rakyat tak nak tahu. Yang rakyat tahu, boleh tak kita ni selesaikan masalah COVID-19. Itu yang kita nak sekarang ni. Kita nak penyelesaian. Kan? Betul. Bincang perkara asas, selesaikan masalah asas. Contoh, KAB datang klinik. Kan? Doktor pun cek. Wah, ni you punya kaki ni nampak macam ada bertanda-bertanda sikit lah. Saya ingat ini ada masalah ni. KAB pun cakap, doktor, saya sakit kepala. Yang pergi cek kaki buat apa? Jadi makna kata, konolah tanya apa sakit tu, apa sakit dia. Selesaikan masalah tu dulu. Kan? Macam mana pula, macam mana sakit kepala, kaki pula yang kau potong, apa pasal? Jadi makna kata, kita kena tahu pula masalah asal. Kan masalah COVID apa dia? Masalah COVID berlaku sebab orang ke sana kemari, bebas lagi ke sana kemari, kedai makan, tak ada penjarakan. Dia bagi alasan ni keluarga dia, dia duduk rapat-rapat. Jadi benda tak selesai. Jadi isunya kita tahu, isunya orang tak ikut SOP. Macam cara nak kawal? Buatlah lockdown. Tutup. Itu yang kita minta. Bukannya lockdown tapi yang ni buka. Ni lockdown, yang ni buka. Ayah dengan ini buat keputusan anak-anak ayah tak boleh keluar rumah. Faham tak? Tapi pergi sekolah boleh, main bola petang-petang boleh. Lepas tu nak pergi makan malam boleh. Apa bondo macam tu? Betul. Bapak buat keputusan, anak galak aja. Itu. Jadi macam tu lah kena selesai. Matters pertaining to the issue. Siapa isu dia? Kan? Kita datang ni, macam ni lah. Sekarang hajat kami ni datang ni nak berunding lah. Pasal apa? Pasal nak meminang lah anak dara orang ni. Oh boleh.
Jadi lah nak tanya, awak ni kerja kat mana? Oh, saya kerja sini. Dah, awak kerja biasa ya? Saya ni, saya dah pension lah. Dah pension lah. Oh, macam mana ni awak dah pension? Yang nak kahwin tu anak saya, bukan saya. Nampak tak? Yang berbincang pasal bapak pengantin buat apa? Jadi itu benarnya hari ni, Kak Abby kan, kita bincang kan. Betul. Saya yakin ni ramai orang, nampak tak? Ramai orang komen ni dekat pendengar-pendengar kita. Saya tak marah pun, tapi saya nak kita berbincang kan Kak Abby kan. Tak, satu benda. Keras juga. Apa yang you all buat sebenarnya? Kita ni buat apa sebenarnya? Kan? Lepas tu kita tak selesai lagi. Jadi sekarang ni, hari ni walaupun kes dah turun sikit, jadi 7,700 lebih. 7,724 tak silap saya. Tapi ceritanya sekarang, isu penurunan tu sikit sangat dengan tak kita dapat hari lockdown. Jadi maknanya sekarang kita bukan buat lockdown, mengaku je lah. Itu bukan lockdown sekarang. Kita sampai cerita Kak Abby kan, di Itali ke Norway mana, satu baby positif, lockdown 5 hari. Apa maksud lockdown? Berkurung. Completely. Dan dia orang bila keluar, dia orang keluar sekarang, dia orang tak payah pakai mask. Dia orang relax, open sebab dia orang dah confident kes dah tak ada. Kalau ada je kes, lockdown balik. Kita dah kena tahap, kita nak lockdown macam mana? Jauh angka kita ni. Ada orang, ini punca daripada pilihan raya Sabah. Cukup lah, berapa lama dah pilihan raya Sabah tu. Pilihan Sabah tu berapa lama. Sikap kita pun satu hal juga. Sikap kita ni, kita keluar, kita tak apa. Kadang saja bawa anak, nak keluar. Jogging lah, apalah, bawa anak-anak semua sekali pergi. Yang tak perlu bawa, tak payah bawa. Anak-anak kita ni tak payah. Kalau tak ada orang nak jaga, kita sekali jangan keluar ya. Betul? Ya, betul. Jadi makna kata, itulah keadaan dia. Jadi kadang bila kita tengok kan, kesian orang-orang yang dekat frontliners kita ni, kesian betul. Kesian, betul. Kan, tempat makin tak cukup, ICU dah penuh, ward biasa pun dah jadi ward ICU. Lepas tu tak cukup orang, tambah orang, tak cukup tempat, stadium melawati sampai main badminton tu pun letak katil. Untuk letak kejap je dah penuh. Kita ni nak kurangkan. Nak kurang macam mana ni? Nak kurang macam mana? Kalau orang masih lagi tak ni. Kita kecewa bila Tan Sri Muhyiddin kata, kita akan melanjutkan PKP ini ke satu tempoh. Diharapkan semua dapat berubah. Contoh. Tapi dalam keadaan PM sebut, setiap kali sebut kita lanjutkan 14 hari. Tapi yang dekat hospital tu menangis. Allah, lagi aku nak ngadap benda ni. Allahu Akbar, aku tak boleh kampung. Ya Allah, aku tak jumpa anak aku. Aku dah janji dengan anak aku. Malam ni birthday anak aku nak balik. Aku tak boleh balik, ya Allah. Kamu. Jadi apa? Pernah tak kita fikir orang lain? Dan Sino Hisham nah. Ya Allah Akbar, wajah kesayangan hamba. Dulu orang Hindu dengar suara dia. Dia nak umur berapa? Ui, hari ni 30 weh. Hari ni 70 weh. Ya Allah, hari ni naik dah 100 dulu. Sekarang orang dah tak heran nama Tan Sino Hisham. Dah 78,000 orang nak malas dah dengar. Tapi Tan Sino Hisham tu sendiri mewakili semua warga KKM yang berlumus tungkus. Berlumus tungkus ni lagi teruk daripada tungkus lumus tu. Berlumus tungkus menyelesaikan masalah-masalah orang ni. Jadi saya rasa banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini dengan soalan-soalan akan dikemukakan. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ni. Sebelum Kak Abby cakap, biar aku cakap dulu. Amboi, lawan Tokyo nampak. Dah, saya macam agak-agak lah Kak Abby. Belum. Oh, awas, belum sajalah. Kejap. Okey, ni kita alu-alukan soalan daripada sahabat-sahabat kita semua ya. Kalau anda ada soalan, anda boleh hantarkan ke talian hotline kami 014 30 10 10 2. Ya, kalau kita tengok ni, boleh kita layan tak ambil satu soalan ni? Ni Saifuddin. Boleh. Okey. Saifuddin. Katanya sejak Januari 2021 lagi PKP fasa 2 bermula. Kes maintain je ribu-ribu setiap hari. Semua syarikat apply jadi essential. Jadi apa point PKP ni?
Apa point tah PKP ni macam tu kan. Apa point? Jadi Ah, tak, apa cer? as I've said before, ayat kan. Bawa tenang. Sebelum sebelum dia kalau Samsul Debat cakap putih tu mana marah sangat tu kan. Betul. Tak Bunyi ada pergi lah. marah. Seperti mana tak, bukan. Petang ni semangat sebenarnya sebab nak Ya. bagi tahu dekat semua pendengar-pendengar kita yang setia, alhamdulillah. Mm-mm. Kita syok sekarang ni. Saya seronok ke apa, ABSD ni program ni kita on je dah beratus-ratus orang join dan maknanya program ni dah pun menjadi program yang diterima. Terima kasih banyak. Dan begitu juga untuk semua, walau PKP, walau lockdown, kami tetap akan bersiaran. Setakat ni rekod ni kita bercuti baru sekali je, iaitu pada Syawal lagi tu. Itu pun sebab KAB nak ikut saya nak on je, tapi tak apalah, mana nak bagi tahu. Kan macam nak beraya sangat kan, sibuk nak cuti kan, tapi tak apalah, tapi betul lah. Tapi mana kata nak bagi tahu sekarang ni, betul lah, ni seperti mana yang saya dengan Kak Abby sebut tadi. Kadang ada kita pun tak nampak apa beza ni. Apa beza ni. Betul. Kan memang itu lockdown ni minta berkurung. Namun lah, kalau tak, baik kau cakap je kita tidak akan melaksanakan lockdown, tapi kita melaksanakan PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan dan orang tak marah. Ya. Dan sebab kau dah putuskan macam tu. Ya. Diperketatkan lagi, mana lebih banyak, tapi memang tak dinafikan sekarang banyak kedai tutup. Betul. Memang itu ada kepatuhan je dah nampak. Kenderaan pun dah kurang di jalanan. Betul. Setuju. Tetapi kalau tindakan itu tidak sesuai dengan apa disebut sebagai lockdown, jangan kita namakan dia sebagai lockdown. Sebutkanlah dia sebagai MCO. Perintah Kawalan Pergerakan. Ataupun lauk daun. Lauk daun maknanya kau nak makan dekat apalah kek ni 9 lauk tempoyak daun tu sedap. Kan, tapi makna kata kan jangan KAB ni dia terpengaruh dengan netizen ni, tu salah kan. Ni Muhammad Zahir Zain kata PKP sekarang dah jadi PKPK lah sendiri macam tu kan. PKPK kan, betul. PKPK lah sendiri. Betul lah kan. Betul. Lepas tu ada saya nak tanya, betul ke dah ada ubat COVID ni, pakai ubat cacing boleh tak? Ilaha illallah. Janialah, sebenar-benarnya dia ada dua perkara. Perkara saya nak sebut semua. Kita ni dia lebih kurang kalau saya boleh nak cakap kita ni ada satu benda dekat dalam badan kita ni. Contoh kita tak satu benda lah, kita ambil lah satu benda ni. Dalam tu memang ada minyak. Dan benda tu kalau kena api dia mudah terbakar. Ya. Jadi kalau ada api daripada luar, kalau datang, kalau kena dekat satu bekas ni, dalam tu memang dah berminyak. Dia kena dengan api, maka dia akan lebih teruk terbakar. Jadi makna kata sekarang, apa yang kita kena ada dua perkara. Pertama, kita kena ada dekat dalam diri kita penjagaan kesihatan. Sebagai langkah untuk berjaga-jaga. Sebab boleh dikatakan lebih 70% kes kematian disebabkan COVID adalah disebabkan di dalam badan memang built-in. Tersedia ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi bila datang COVID tu menyerang, tak sampai 14 hari, dia akan tewas, dia akan kolaps, dia akan meninggal dunia. Satu lagi aspek adalah peruntukan tambahan. Maknanya kita tambah pertambahannya itu dari segi orang kata disebut sebagai mungkin suplemen. Macam kita selama di KAB kan, yang KAB kita hidup kita ni, ramai cakap you kerja daripada pagi AB sampai malam, you kena ambil suplemen. Tak payah orang cakap kena ambil suplemen. Alhamdulillah KAB bukan jenis ambil suplemen sangat. Alhamdulillah badan KAB tak perlukan suplemen. Contoh. Tetapi bila sampai satu tahap, bila COVID-19 ini bukan biasa-biasa, bukan penyakit yang biasa kita hadapi. Dan bukan virus yang normal. Dia adalah virus yang kuat dan luar biasa, memerlukan kita buat penambahan antibody dalam badan kita. Kalau kita belum sampai turn ambil vaksin pun, maka kita kena ambil usaha untuk jaga kesihatan dalam diri kita. Kontrol makan. Kalau darah kita tinggi, cek. Darah kita hari ni tinggi, kita okey, alhamdulillah hari ni normal. Tekanan darah kita okey. Cek gula pula, gula kita pun okey, normal. Okey, kalau gula kita tinggi, okey, hari ni kurangkan gula. Kena kawal benda ni. Supaya bila datang serangan-serangan yang kita tak minta ni tadi, maka apa yang akan berlaku pada kita?
Itulah membezakan antara kita dengan orang lain dalam bab ni. Itu sebabnya kalau tanya bab ubat ni, yang penting jaga diri kita. Allah. Ya. Okey. Tadi sebenarnya sebelum kita bersiaran secara langsung, saya dah ada dah perasaan ni SD. Yang SD akan berkobar-kobar bercakap mengenai COVID ini. Sebab bukan apalah, tapi I feel you. Wah, cakap putih juga Saya faham emosi tu, saya faham perasaan itu sebab kita macam seolah macam tak faham peribahasa kita tu. Bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian lah. Ya. Salah. But I notice it lately lah. Lately. I notice it lately lah. So I've noticed. You agree? Sebab saya perasan sebab dalam tempoh 2-3 minggu ni lain macam lah semangat bila saya live ABSD ni. Sebab saya dan yang menjadikan aura tu naik sebab follower kita kat AB. Sekarang ni pun tengok yang tengah tengok live 321 orang follower kita sekarang ni. Alhamdulillah. Tu yalah tok jaga diri, jaga family dia tu. Betul. Okey, kalau anda ada apa-apa pandangan ataupun ada soalan-soalan tertentu bersangkut paut dengan topik kita, orang boleh, kenapa kita tak boleh? Anda boleh tanyakan soalan dari perspektif positif ataupun negatif. Itu terpulang pada anda. Nanti kita akan panjangkan kepada SD untuk memberikan reaksi dan maklum balas. Okey? Jadi anda boleh hantarkan ke 014 30 10 10 2. Kali ni baru kita nak berhenti rehat seketika SD. Okey. Tapi pastikan anda terus setia bersama kami dalam ABSD. AB tanya, SD jawab. Jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berhajat untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini? Mari bersama-sama dengan kami di Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang sedia membantu anda. Bagi harga satu bahagian lembu hanya RM390, satu ekor lembu RM2,730, satu bahagian unta RM580, satu ekor unta RM4,060 dan satu ekor kambing RM580. Kepada anda yang berminat untuk menyertai korban pada tahun ini bersama dengan kami, bolehlah menghubungi talian yang tertera. InsyaAllah anda pasti akan berpuas hati. Syabas, tahniah, alhamdulillah kita ucapkan KB, kepada kebetulan SD. KB. Sebab nak komen sikit lah. Kebetulan ada soalan. Boleh tak? Boleh. Syabas lah sebab suara Lata tu sangat menginsafkan. Ya. Tentang korban tu, suara tu macam redup ya. Dan saya tengah mencari suara tu. Serius, SD. Saya tadi dengar, betul ke suara SD tu? Dan saya percaya dan yakin ramai yang akan mendaftar untuk turut serta dalam korban. InsyaAllah. Tak, tu sebab saya kata, kita boleh appealkan Tuhan Normawati. Komen Normawati. Mana? Normawati. Cuba cari. Faiz. Normawati. Dia komen lah. Assalamualaikum Kak ABBH. Dengan Ustaz. Saya Ati. Dari Rawang. Soalan saya lari dari tajuk. Saya berniat untuk membuat korban dengan pakej Ustaz. Tapi sejak PKP bajet saya dah lari. Boleh ke saya tunda? Allah marah ke? Macam tu. Jadi kalau bajet dah lari, buat macam mana? Tu sebabnya kalau ikutkan mazhab Syafi'i, dia sunat muakkad, sunat dituntut aja. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, ianya wajib bagi mereka yang mampu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang mampu, yakni melaksanakan korban, tetapi dia tak buat, maka usahlah dia bersolat di tempat kami. Maknanya Nabi pun tak bagi ikut Nabi kat tempat Nabi solat tu. Mana kata pada siapa tu sebabnya, tadi package tadi murah dah tu. Kalau lari bajet, itulah jawapannya. RM390 saja satu bahagian. Jadi mana kata dengan mendaftar, settle. Dia buat di luar negara dan dalam negara. Maknanya setiap satu bahagian tu, kita akan korban di luar negara, di negara-negara memerlukan. Macam di
Afrika contohnya di Mali, Nigeria, Kongo, Chad, Rwanda. Mm-mm. Tapi Mm-mm. di Kemboja, kita di negara-negara lain yang memerlukan, termasuk juga sebahagiannya kita akan tarik dalam 20-30 ringgit kita tarik untuk korban di dalam negara juga, untuk asnaf yang memerlukan. Kita akan bagi 2 kilo daging sekurang-kurangnya pada setiap asnaf yang memerlukan. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa kita kalau nak buat korban, kita buat je lah korban dekat negara kita, sebab ramai orang susah kat negara kita, memberikan gambaran seolah-olah macam tak usah buat korban kat luar negara. Itu kurang tepat Zee? Ya, maknanya kita boleh buat. Yang mana saudara-saudara Islam ni melangkaui batas sempadan. Yang itu boleh rentah negara. Buat korban ni boleh. Tapi makna kata kita tak payah pergi secara fizikal. Secara segalanya atas talian je sekarang ni. Jadi hubungi talian yang tertera. Jadi nanti saya akan carilah suara tadi yang menginsafkan tadi. Saya akan cari suara siapa. Okey Kak Abi. Alright, ada soalan lain ke Kak Abi? Tadi ada nampak siapa tadi tulis panjang lebar tadi ya? Faiz boleh tengok tak? Belah-belah bawah rasanya. Cuba kita tengok Rendas Nurs tu. Mana dia? Rendas. Rendas Nurs yang baru masuk tu. Mata SD ya. Rendas Nurs nak kata. Apa tu? SOP payah now orang nak ikut. Dah kenapa? Tahu ekonomi penting. Kalau negara dah tergugat di COVID, apa pun tak guna. Sama je kosnya. Itu cerita dia. Bila kita lockdown, tutup, tak apa, kita sama-sama rugi ni. Kita tanggung sama-sama. Kaki tangan kerajaan dah potong gaji dia dah beberapa persen. Ada YB pun dah potong gaji dia ni. So, untuk apa? Kalau kita masih lagi tak ada perubahan pada tindak tanduk kita. That's why kena lockdown. Total lockdown. Tutup semua. Hilang ke? Yang JNT ke hantar barang semua tutup. Beli barang untuk makan saja sudah. Macam contoh kita bagi dalam tempoh 2 hari kita akan lockdown full. Tak ada siapa pun boleh keluar, tak ada umat boleh keluar. Melainkan dalam kes kematian emergency tu seorang je boleh keluar. Lain tak ada dah. Pasar raya semua tutup. Biar dia 2 minggu tutup betul-betul. Baru kita nampak kes tu. Kalaulah kes masih lagi meningkat, so something wrong somewhere. Yang mana kita kena tackle. Tapi kalau kita tak buat, mana kita nak tahu? Itu yang pada pandangan saya lah. Orang cakap lah macam mana pun, tapi itulah pendirian saya. Saya biarlah duduk rumah. Orang nak cakap, jangan cakap Kak Abby, saya tak susah tau. Kita tak boleh keluar. Jangan cakap, kita semua susah. Of course. Kan? Saya pun tak ceramah, tak ada job kat luar, tak ada. Okey, tak apa duduk rumah. Tak apa. Kau boleh lah, duit kau banyak lah, itulah orang cakap. Ini bukan isu duit banyak, tak ada. Tak banyak. Duit banyak tapi mati, tak ada guna juga. Duit banyak, ahli keluarga yang kita sayang mati sebab COVID, tak ada guna. Duit berjuta takkan boleh hidupkan saudara mara kita yang dah pergi daripada kita. Itu sebab penting tindakan saya, maka pendirian saya saya cadangkan, saya syorkan kepada pihak pemerintah supaya full lockdown dilaksanakan. Itu dia. Itu dia. Jadi makna kata, sebab tengok, Rendas Nus ni cakap betul. Ekonomi penting, tapi kalau duit kita banyak pun, tetapi negara kita tak buat, macam mana? Dan satu lagi, bayangkan negara kita kes teruk sampai 10-15 ribu. Satu persoalan yang paling mudah saya nak tanya dalam bab ekonomi. Negara mana yang sanggup melabur dengan negara yang kes COVID dia teruk? Cakap. Betul. Tak ada negara yang sanggup melabur kita. Buat apa ya? Jangan pergi, jangan melabur kat sana. Kita dulu sampai tak bagi orang Cina datang negara kita. Kenapa? Sebab tragedi di Wuhan tu, sebab kita takut. Oh tak nak, kita tak nak terima produk dari Cina pun tak boleh hantar sini. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita takut. Macam tu jugalah. Kalau kes kita teruk, kita tu cakap, kesian India teruk, India. Rupa-rupanya dari segi nisbah, kita lagi teruk daripada India. Itu sebab sampaikan kita tengok, bayangkan Indonesia cakap takkan kita tak terasa lagi. Indonesia kata janganlah kita jadi seperti India dan Malaysia. Pelik tak pelik? Dulu kita bangga kes kita tinggal 1, tinggal 2, Indonesia 2-3 ribu. Kita kata itulah orang Indonesia ni degil. Sekarang kita ni apa? Kita dalam dunia ni, kita dalam top 10 tau. Top 5. Top 5 bukan top 10, top 5. Top 5 dah Tapi nak kata apa? Ini bukan kata apa. Ni saya cakap ni, mungkin ada orang dengar nak marah-marah lah, tapi
pada saya kita kena bicara soal kebenaran. Ya. Kebenarannya adalah keadaannya tidak semakin baik. Kalau setakat menurunkan 10-20 kes sehari, itu bukan matlamat kita. Ya. Angka 7,000 ni masih jauh nak menuju kepada kosong. Masih jauh. Ya. That's why tindakan drastik kita kena ambil. Tidak memadai hanya fikir. Orang ni boleh buka kilang. Kilang boleh buka, dia masuk dalam essential service sebab dia mohon. Essential service. Tapi yang menjaga tepi jalan tu, pasu tutup. Habis yang menjaga besar-besar bagi. Kita ni nak jaga siapa? Ya. Malahan kebanyakan kilang-kilang kat luar ni, pemain-pemain industri yang datangnya dengan duit berbilion-bilion daripada luar negara. Sedangkan mereka yang kais pagi, makan petang, makan petang. Ya. Jadi, mana rasionalnya kita? Mana rasionalnya kita meletakkan keadaan ini kita boleh benarkan. So kena perhalusi balik tindakan yang kita ambil. Ya. Sebenarnya betul lah, maksud macam lockdown. Itu ada yang mensyurkan kita kena buat total lockdown. Bila buat total lockdown maka barulah kita boleh kawal. Sebab sekarang ni kita tak boleh kawal. Tapi apa yang kita buat macam ni sekarang ni, ini bukan total lockdown. Kita lockdown dengan senarai-senarai tertentu yang boleh, yang ni tak boleh, dan kemudian kita cakap itu lockdown. Ini menimbulkan rasa kurang senang dan tak puas hati kepada orang lain. Kan? Itulah cerita. Macam kita tengok tu komen Muhammad alias Demiati tu. Tengok. Tengok dia kata. Selangor stop buat saringan, turunlah kes kot. Sebab bila buat saringan pun berapa ramai datang. Bila pergi vaksin berapa ramai pergi. Sekarang ni buat aja terus. Buat total lockdown. Bagi setiap taman perumahan bawa vaksin. Tak payah dia datang lah. Kita yang datang bagi vaksin. Mari sini. Keluar kat pagar depan. Zam, inject seorang-seorang. Kau tak nak, tak apa pergi mas sebelah. Zam, injection. Dah pergi mas sebelah. Settle. Berapa banyak setiap daerah ada klinik kesihatan. Setiap mukim ada klinik kesihatan. Bagi vaksin. Apa masalah? Yang sampai nak beratur macam tak tahulah nak cakap. Pasar raya pun beratur panjang. Ni orang Malaysia ni satu hal. Pasar raya bukan tutup. Pasar raya buka tapi beratur macam tu lah, nak kiamat sangat dah dunia ni. Itu pelik lah saya. Itu sebabnya saya kata, bukanlah marah. Tetapi pada saya, ini adalah satu realiti yang kita kena bincangkan. Betul Kak Ibi? Betul. Ni sekadar perbanding lah. Mungkin bukan perbandingan macam mana lah. Kita ni, benda yang baik tu kenapa tidak kita ikut tak? Contohlah macam di Singapura. Saya difahamkan kat sana, memang kena ambil vaksin. Dapat surat, wajib ambil vaksin. Dan kemudiannya, bila dah kena kuarantin, akan datang pihak hospital akan datang ke rumah dan mereka akan buat swab test. Dan swab test tu pula, awak kat dalam grill, saya kat luar awak saja jolok macam tu je. Punyalah dia jaga. Siapa-siapa yang keluar, ni bukan kita bercakap pasal gelang pink apa semua. Ni maknanya yang kuarantin. Kalau didapati yang kuarantin tu keluar, tak ada bincang-bincang dah. $10,000. Aman. Kak Ibi, ada kampung di Negeri Sembilan, bukan orang Negeri Sembilan macam tu lah, tapi ada satu kampung di Negeri Sembilan. Seramai-ramai yang dah gelang pink keluar, relax, jamah, minum sesama Kak Ibi. Astagfirullah. Ni cerita betul, realiti ni. Macam tak ada rasa So, apa tu sebab kalau kita buat lockdown, polis nampak dia keluar, dia faham. Tak payah dia gelang ke tak ada gelang, kau apa masalah kau keluar ni. Tak ada bincang-bincang dah. Ya, tak ada bincang-bincang. Betul. Kalau saya keluar je, pak, saman aja. Nak marah pergi lantak lah. Marah. Dah degil. Baru-baru ni. Polis tahan ada satu kenaan, ada satu viral. Dia bawa van bawa barang, tapi dia bawa barang personal, polis kompak. Betul? Kan? Jadi. Kita ada sikit problem tentang liputan. Ada satu yang saya dapat ni. Saya nak bacakan lah untuk semua. Bayangkan. Baca. Ni, saya nak sangat share dengan semua ni. Sekejap. Ni dia. Ni.
Satu, notis peringatan daripada pihak polis, PDRM. Dia hantar peringatan kepada pihak polis. Kami mohon sangat-sangat untuk maklumkan kepada semua ibu bapa yang mana anak-anak mereka yang suka menunggang motor dan berkeliaran tanpa tujuan secara beramai-ramai, tolonglah larang mereka sebelum pihak kami datang dan bertindak menangkap serta menahan mereka. Dan motosikal mereka akan disita. Selepas itu pula ibu bapa kena dikenakan bayaran denda RM1,000 seorang. Kami memaklumkan perkara ini disebabkan kami telah pun diamanahkan dan memaklumkan terlebih dahulu mengenainya kepada semua anak dan ibu bapa di setiap kampung. Juga perlu diingat jika sekiranya kami datang dan sebut anak-anak yang duduk berkumpul di tepi jalan atau di warung, maka adalah merupakan kewajipan pihak kami untuk membawa mereka dan motor mereka ke balai polis untuk diambil keterangan dan juga menahan mereka di lock up dan dibuka kertas siasatan dan juga akan dibuat pertuduhan di mahkamah. Harap makluman ini akan sampai dan disampaikan kepada anak-anak di kawasan mukim atau kampung atau kawasan tempat tinggal atau kediaman masing-masing. Sekali lagi mohon kerjasama dalam perkara ini. Terima kasih. PDRM. Kak Ebi, macam tu sekali Kak Ebi. Ya, merayu. Kena tak? Apa yang kau tak faham tak boleh keluar. Okay. Kan? Tu sebab istilah dia, kita jaga kita. Macam mana polis tak penat. Macam mana anggota-anggota keselamatan kita tak fed up. Ya. Sampai kena cakapnya ni. Lepas tu bila dia kompon, ni lah kejam lah. Polis tak ada timbang rasa, tak ada budi bicara. At the first place. Berbalik pada asal dia sepatutnya apa. Kat rumah. Duduk rumah. Macam ni, baru-baru Alhamdulillah lah. Saya dapat satu cara. Rupa-rupanya ada kedai-kedai runcit. Kita bantu, rupanya kedai-kedai runcit ni, dia pun tak nak dedahkan kedai dia kepada tersebarnya penyakit COVID ni. Dia kata tak apa, telefon aja dia, WhatsApp pada dia senarai barang nak beli, dia akan bagi tahu. Barang-barang basah hanya pada hari Rabu dan hari Sabtu sahaja. Sebab dia tak nak selalu sangat pergi pasar. Jadi bagi senarai barang tu awal. Jadi bila dah siap dia masuk dalam kotak, dah siap barang, bayar online, datang ambil je barang. Sebab dia tak nak tengok-tengok lagi dah. Ambil barang, bawa balik. Tak payah nak beratur panjang macam pasar raya. Ya, ya. Benda dah ada. Betul? Benda dah ada. Mak dia kata, ini kaedah yang patut kita ambil. Fine lah. Kalau kita nak buat PKPD pun, ini bukan lockdown lah. Kita punya pandangan memang bukan lockdown lah. Ini memang PKPD lah. Fine lah kita buat. Tapi please, peranan kita, kita jaga kita. Apa maksud? Kita jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga ni. Tak nak main motor Kak Ebi. Yang saya cerita tu dekat mana tau? Dekat Jelebu dengan dekat Jempol. Saya cerita. Dua daerah ni dia dapati. Satu kampung Kak Ebi. Boleh kata setiap rumah dah ada wakil gelang pink ni. Boleh naik motor, relax. Kau macam mana sekarang? Kau dah berapa lama dah? Biasa tu. Kita okey ni. InsyaAllah 2-3 hari okey lah ni. Boleh macam tu Kak Ebi. Macam mana kita nak kawal kalau kita tak buat lockdown dengan sebenar-benar? Wallahualam. Itulah. Okey. Kita ada beberapa input yang dihantarkan. Sebabnya sebenarnya saya nak tarik SD kembali ke pangkal jalan. Orang boleh, kenapa kita tak boleh kan? Tapi memang tajuk dia macam tu Kak Ebi. Dah 2 minggu baca dah. Masura. Baca Masura Mastori. Okey, kat tempat saya pun sama Kak Ebi dan Ustaz. Seorang pakcik ni baru balik dari pasang gelang kuarantin. Dia gunting sendiri gelang tu semata-mata nak pergi ngeteh. Hasil dari swab pakcik tu positif. Allahu Akbar. Kan dah menyusahkan orang lain. Tak memasal, habis semua yang dijumpa hari tu kena buat swab. Ni macam mana? Okey, kalau budak lah kita yang dari wasin kata, budak ni aku lepukkan sekali ke, aku tangan ke, aku siku ke, aku sekek. Kalau yang tua-tua ni macam mana ni? Yang tua-tua ni bagi budak tadi, yang kena lepuk tadi, lepuk pakcik ni pula. Payah sangat tak faham bahasa. Allah. Ada satu lagi ni, Lina Mahmud. Mana Lina? Aduh. Bawah tu. Saya dah tak keluar buat kerja dari lockdown 1.0 lagi. Penat dah ni. Flight tiket dah 3 kali tukar date. Kita duduk rumah, orang lain keluar entah gimana mana sesuka hati. Ini tajuk kita. Ini tajuk kita. Kembali dia pakai boleh jalan. keluar pergi sana, pergi sini, naik kapal terbang. Come on lah. Undang-undang apa ni? Ya. Tak boleh kita batalkan. Kenapa orang budak-budak sekolah kita suruh budak sekolah tu belajar online. Pening nak buntang apa budak tu belajar.
Lepas tu kau bagi alasan nak pergi mesyuarat di luar negara, kau boleh pergi. Apa kau tak boleh mesyuarat online ke? Boleh kan? Zoom lah, Zoom. Semua orang boleh online. Kita tak nak sebarkan penyakit ke tempat dia dan kita tak nak penyakit dia datang ke tempat kita. That's why tolonglah kan. Tolong benda ni. Orang boleh, kenapa kita tak boleh? Lepas tu kau marah orang lain keluar. Kau marah orang rentah negeri. Kau rentah negara. Kan lainlah tujuan dia memang pergi luar negara. Tak boleh tidak. Dia kena pergi sebab nak ambil vaksin. Itu lain. Jadi sekarang untuk apa? Tak boleh ke mesyuarat secara atas talian? Ya. Tak boleh ke korban sikit? Dalam ni, bila rakyat berkorban, kenapa orang lain tak boleh korban? Orang boleh korban. Kan? Macam orang marah lah hari tu kan. Orang marah datang ke nilai, okey lah dibebaskan rupanya sebab ni. Orang marah. Kenapa dia boleh, orang lain tak boleh? Orang akan marah. Tak, saya bukan cakap isu Niloufar dengan Bioris ni, bukan. Tapi isunya orang pertikaikan keputusan tu. Tak, saya sebut. Saya sebut sebab saya faham orang akan sebut. Tak, dia bukan isu individu. Kita isu keputusan tu, orang akan cakap secara menyeluruhnya, boleh ke tak boleh sebenarnya. Itu je sebenarnya. Kan? Walau apa pun alasannya, untuk beli barang, untuk bantu orang susah, soalan dia senang aja. Apa dah tutup kau dah kapet kat kelumpur tu semua sampai kau datang kat nilai. Contoh lah kan. Contoh. Nilai kan? kat mana Kat Selangor tak tahu lah. Kadang-kadang dah masuk Pahang pula tu. Tak tahu macam mana. Dia ke Pahang. Dia pindahkan ke Pahang. Border. Tapi semua benda dah buat postage kan ni kan. Saya minta maaf. Saya cakap ni kalau Niloufar dengan Bioris dengar pun, lillahi, kita bukan cakap pasal you all. Tak. Kita cakap pasal isu standard yang semua tempat ni berbeza-beza. Kenapa? Itu je. Bukan isu individu. Jangan salah faham. Jangan nanti orang cakap, wah ni dia kata Niloufar. No, tak. Kita pertikaikan keputusan ni. Keputusan. Jadi macam isu apa, singgah rumah kawan-kawan. Soalan saya senang je. Contoh Kak Abi, saya tanya Kak Abi lah. Saya duduk rumah bosan, maka saya pun pergi lepak rumah kawan saya. Jadi insyaAllah rumah kawan saya ni tutup, masuk dalam, tutup, kunci pintu, kita relax. Duduk dalam tu tengok TV, tengok movie ramai-ramai. Sambil masak dekat dalam tu, makan Maggi ke apa, duduk sama-sama. Saya nak tanya, salah ke tak salah? Salah ke tak salah? Saya tanya Kak Abi. Keadaan macam tu. Salah tak? Salah kan? Kak Abi kata salah. Tapi jawapan saya, orang lain boleh, kenapa saya tak boleh? Orang lain lagi teruk pergi sampai rentah daerah, rentah negeri. Kita rentah untuk tujuan yang bukan. Jadi itu saya daerah aja. Jadi itulah yang dipertikaikan oleh orang oleh orang ramai sekarang. Cuba kita tengok ni komen daripada Haji Syahrudin. Daripada Haji Syahrudin Osman. Yang Yaakob Ali tu tak payah keluarkan. Cukup Kak Abi baca sudahlah. Kan? Yang Yaakob Ali Kak Abi baca dah sudah. Jadi kita tak payah timbulkan lah. Kita ambil yang Haji Syahrudin. Haji, sebelum kita baca Haji Syahrudin kan kita cakap pasal pintu kan. Pintu depan, pintu belakang kan. Tapi yalah, pintu depan tutup, pintu belakang buka kan. Tapi pintu apa yang tak pernah tutup? Tak simple je Kak Abi. Jawablah dulu SG. Pintu apa yang tak pernah tutup? Pintu syurga, pintu neraka tak pernah tutup. Satu lagi? Dulu tak pernah tutup. Pintu apa? Pintu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat. Betul. Ya. Dan saya sebut sekarang ni, cerita sekarang terang lah, kita cakap terang lah. Orang marah sekarang ni. Ya. Kita punya timbalan menteri buka, dah tutup pintu depan. Lepas tu ada menteri lain pula buka pintu belakang. Satu jawapan saya. Orang ramai tak nak tahulah kau tutup ke kau buka ke ni. Sekarang kan kita nak settle ni. Ya. Perlu ke orang nak tengok ni? Kau bergaduh macam budak-budak ni, darjah 2 bergaduh. Jangan berebut-rebut lah kamu ni budak-budak ni. Duduk tempat masing-masing. Itu budak-budak boleh lah. Kau ni sebagai pemimpin, contoh tunjuk kat orang. Kan? Allahu Akbar. Perlu ke kita bincang pasal benda tu Kak Abi kan? Perlu ke? Jadi tak apalah, kita minta Samsul Bar untuk tampil ke Jabatan Perdana Menteri untuk selesaikan isu 2 orang menteri ni kalau boleh kita selesai. Takkan macam tu.
Lainlah kalau saya cikgu. Budak darjah 2 ni bergaduh. Cikgu dia ambil barang saya cikgu. Dia ni pula dia conteng meja saya. Kau ni kau duduk tempat kau. Bolehlah sebab saya cikgu dia orang. Kan ni orang atas ni kita. Bila kita balun dekat dalam media sosial, kau marah. Kan ramai orang marah. Tapi kita tak ada. Sebenarnya kita ni berhujah. Kita bagi pandangan ni sebab kita nak benda jadi lagi baik. Itu saja. Saya dengan Kak Abby, perbincangan kita hari ni untuk buka minda. Tak ya pula kan? Ramai yang kita kat sini tulis. Betul juga kata tu. Jadi sebab kita bagi idea. Brainstorming. Tapi apa yang penting, tak apalah. Berhenti-berhenti menyalahkan orang lain. Yang penting adalah kita jaga diri. Cuba tengok tu Haji Syarudin Osman ni sahabat saya di Mambau, di Negeri Sembilan. Cuba baca tu Kak Abby. Katanya masa 13 Mei 69 bertugas di kawasan KL. Curfew 1 bulan tak? Apa? Dan yang mati tak makan. Ada yang mati tak makan. Ada yang mati tak makan. Dia daripada Surau Al-Mukarrabin ke Mambau. Jadi itulah. Mana kata tengok realitinya dulu macam tu. Tapi kita hari ni, dia orang dulu darurat, lockdown ni, dia orang punya lockdown ni, mana ada signal? Tak ada. Lockdown je. Kita hari ni kalau lockdown pun, contohnya Perdana Menteri kata kita akan melaksanakan total lockdown mulai 3 hari lagi. Kepada semua rakyat dinasihatkan supaya memperlengkapkan barangan-barangan. Keperluan, jadi kalau tak ada urusan, tak usahlah keluar rumah. Contoh macam tu lah. Itu yang sepatutnya nak sebagai contoh. Mungkin yang Mak Muhammad Perdana Menteri boleh ambil contoh tu lah. Supaya kita dalam tempoh 3 hari, kita cari barang. Mana yang boleh pub, kita beli barang kat rumah. Cukup untuk 2 minggu. Yang penting pun kita nampak, kes turun. Lockdown lagi. Sebab biar turun lagi. Lockdown lagi, biar turun. Yang penting bila kita keluar besok dalam keadaan kita adalah dah pun bebas dapat menghirup udara. Yes. Kita nak bebas. Kembali seperti sedia kala. Allah. Memang nampaknya kejam. Nampak macam kejam. Betul. Tapi itu je cara dia untuk mengatasi ni semua kan. Okey, baiklah. Rasanya mungkin setelah melakukan beberapa watak, kita bagi SD masakan tekak dulu. Kasih dia minum dulu. Tetap juga susu kambing dia. Okey. Tak, air Akak kosong pun ada ni. produk juga tau. Nak beritahu. Apa? Oh my God. Believe, achieve, succeed. Yes. Okey. Kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita akan sambung lagi tentang topik kita. Harap-harap kita akan berpatah balik kepada topik kita yang sebenar-benarnya. Baik. Orang boleh? Kenapa kita tak boleh? Nanti kita akan baca komen Saifuddin Rahman selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Bagus komen dia. Okey. Letihnya. Dah pukul 6. Alah, tak laratlah nak masak. Bes masak merah di Azhar kan ada. Cuma tambah bawang Holland, minyak dan serai. Tada, tak sampai 10 minit. Baunya sedap, rasanya lagi nikmat. Bes masak merah di Azhar. Campak-campak. Siap. Okey, kembali lagi bersama kami insya-Allah. Seperti mana yang SD katakan tadi, kita cuba sedaya upaya kembali ke pangkal jalan, ke landasan. Topik kita hari ini, orang boleh. Kenapa kita tak boleh? Okey, kalau dapat sebelum tu saya nak cakap. Kalau tadi dengar iklan saya insaf, tiba-tiba perinsaf tu jadi lapar. Bila dengar pula background suara latar tu tadi. Kan? Merah campur dengan bawang. Kan. Bawang Holland. Jangan lupa. Bawang Holland. Okay. Holland. Okey, Faiz dah pin dah yang mana? Soalan. Okey, yang soalan Safir lagi ni. Nak banding Malaysia dengan Indonesia, jumlah rakyat kita ni 32 juta orang. Betul? Yes, rakyat Indonesia betul. 260 juta. Okey. Jadi dua-dua negara ni melepasi 5,000 kes setiap hari. Jadi sendiri boleh fikir mindset kesedaran kita ni pasal COVID ni berada pada level mana.
Kita atau Tak, negara nak kira jiran pun tak kita boleh lebih baik? sebab kalkulator pun tak kuat, tak muat Tak dia kuat. punya digit dia. Tak boleh Tak nak muat, brain. tak. Tak boleh nak brain. Tak. Kita punya kalkulator tak muat 260 juta tu. Kalau kita nak kira 260,000 tu tak muat masalahnya. Jadi nak tunjukkan kes dia walaupun tinggi tapi nak dibandingkan Nisbah. dengan jumlah penduduk dia, kita jauh Yes. lebih teruk sebenarnya kes kita nisbah dia. Betul. Itu dia. Betul. Yang tu yang kita kena aware. Itu yang kita sedih sangat-sangat. Kan? Ni Ziana Osman ni, Kak Abi. Ziana? Osman. Bukan Ziana Zain Ziana Osman. Okey. Dan Apa ni? Sembah agung ke semua orang yang berpengaruh supaya adakan sesuatu keputusan untuk menyelesaikan masalah negara. Untuk apa kalau orang yang berpengaruh atau ada nama di Malaysia kalau tidak mahu bersama-sama? Bangkitlah, fikir, pilih yang ketua dan orang bawahan bersama ketua yang bijaksana. Kasih buang mana-mana yang berpusing-pusing dan makin berputar-putar. Bangunlah, bagilah jawatan menteri yang berkelayakan dan bijak untuk menyelesaikannya. Tu dia. Ziana Osman. Jadi contoh dia panjang lagi, tak ada lagi tu. Contoh Panjang lagi, kata, panjang hanya lagi. cukup Contoh. hanya cukup 15 atau 20 je menteri-menteri, yang lain kasih pencen sementara. Macam tu. Tapi macam inilah. Saya Lockdown juga nampak ya. semua saya simple, ini bukan tanggungjawab menteri saja. Tu sebab saya kata semua orang. Ya. Kita cari satu langkah. Contohnya macam lockdown. Semua orang sama. Lockdown menteri ke, tak menteri ke, Tak kira lah siapa. kayangan ke, tak kayangan ke, Have ke. penceramah tak penceramah, have ke, semua duduk rumah. Ya. Kalau apa pun sebabnya, duduk rumah tak boleh keluar. Keluar tangkap. Kali ni tak ada apa sebab pun. Keluar je tangkap. Tak kisahlah apa. Yang mana kena duduk rumah. Supaya kita dapat turunkan. Pasal Agung ni, saya tertarik kat baru-baru ni ada satu hamba Allah kan. Yang komen Agung, kutuk Agung macam-macam, main-mainkan nama tuanku. Jadi saya ingat satu je lah. Apa pun kritikan kita biarlah kritikan yang ada adab. Orang Melayu Islam ni semua ada adab. Kita ada ketua, ada apa. Kita macam saya cakap dengan Kak Amy, kita masih lagi dalam dasar kita menghormati. Tapi kita bagi komen. Walaupun bunyinya tegas, tapi masih lagi tidak menghina. Kita tidak menghina. Tidak menghina sesiapa. Tapi kita nak langkah yang lebih baik. Kita mahukan benda yang lebih solid dalam pembuatan keputusan. Supaya kita boleh pegang sesama. Ni tak boleh keluar lah, tak boleh keluar. Orang tu keluar boleh. Oh dia tu dapat kebenaran daripada ni. Oh ya ke habis dia ni? Dia ni dapatlah habis aku ni. Kau kenalah minta. Kena minta. Okey. Contohlah jadi benda. Susah ni kita nak selesaikan macam tu. Dengan ini boleh, tu tak boleh, dia tak boleh. Mungkin jugalah apa alasan-alasan sekalipun. Tapi paling mudah total lockdown. Itu je. Supaya tak timbul soal orang tu boleh, dia ke boleh, dia kenapa saya tak boleh. Itu dia. Tak kira siapa pun ya. Jangan semua nak sama terkesima rata. macam tu Kak tu. Saya sedang absorb segala apa yang diperkatakan oleh SD. Saya ingat lagi lah SD masa perbincangan tentang lockdown ni kan. Bila orang menjangkakan, ada lockdown lagi ke? Kesian lah. Golongan yang mungkin baru nak bernafas. Kami baru nak berniaga. Lockdown lagi. Baru nak ni. Lockdown. Kita faham. Memang mungkin sejumlah wang telah dilaburkan sebab menganggap bahawa tidak akan ada lockdown lagi. Ya, kerugian pasti terpaksa ditanggung. Tapi kadang-kadang kita fikir benda tu short term SD. Fikir long term. Mungkin macam Aisyah cakap lah. Masa orang cakap, hang senang lah hang nak kata hang gini kan. Bagi saya, mindset macam inilah forever. Apa pun kita buat takkan selesai. Betul. Takkan selesai. Which is very sad lah. Very sad lah kan. Kan dari saya suka komen yang diberikan oleh Zahim Syamir ni, iaitu sekarang ni semua orang perlu bersatu padu dan mesti mengetepikan segala perbezaan untuk membendung wabak ini. Mana tolak ke tepi. Kalau menteri, tak menteri, tolak jawatan kita ke tepi. Kita ni sama ni, rakyat, manusia biasa yang boleh dijangkiti. Jadi apa tindakan yang kita boleh mainkan peranan kita bersama-sama. Munirah Babjan. Sekarang ni semuanya bergantung pada diri masing-masing. Setiap orang di pelosok negara Malaysia ni
kena mainkan tanggungjawab sama-sama, susah sama-sama supaya senang nanti dapat dinikmati bersama. Betul? Tak guna nak salahkan satu sama lain. Nasi dah hampir nak jadi bubur. Betul? Paling kita kesiankan sekarang ni anak-anak kita. Kesian je sekolah tak macam dulu. Please lah, kita nak belajar sendiri pun tak boleh. Anak kita tengok tablet, tengok handphone yang kecil tu, pening kepala dia bila dia menghadap daripada pagi sampai petang. Macam mana? Tolonglah, kita nak kembalikan. Kita nak kembalikan sekolah ni macam dulu biar anak-anak kita pergi sekolah. Hari tu, kes tak turun lagi, sekolah dah buka. Lepas tu satu-satu sekolah kena jangkit. Benda tak selesai. Itu isu dia. Sekarang ni, itu sebabnya sekarang ni anak-anak kita jadi mangsa. Disebabkan oleh seolah-olah macam kita buat eksperimen pergi sekolah. Keputusan tu satu eksperimen. No. Keputusan mesti keputusan yang jitu kita akan pegang sama-sama. Biar apa pun terjadi. Supaya kesan dia nanti membawa kebaikan pada semua pihak. Bukan untuk pihak-pihak. Tolong. Janganlah bagi alasan kesian pada peniaga-peniaga kecil. Peniaga kecil tak boleh meniaga ni sekarang ni. Yang big-big ni. Kan? Big-big. Yang besar-besarnya. Allah. Tapi dengan bahasa sah. Pening kepala kan. Itulah. Yalah, macam apa Umi Kalsum pun bagi tahu kan, kena ada sikap bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, jiran tetangga, rakan sepejabat, masyarakat keseluruhan, bukannya pentingkan diri sendiri. Okey, SD. Tadi bila Zamri ke siapa tadi yang kata ketepikan, kan kita semua kena bersatu padu. Zahim Syamir ni. Mungkin itulah hikmah di sebaliknya. Hikmah yang kita tak nampak. Kita bersatu. Itulah yang kita tak ada sekarang ni KB. Itu masalah dia. Dalam keadaan macam ni pun masih lagi bercakap. Ya, masih lagi cerita yang seorang nak pilihan raya, yang seorang tak nak pilihan raya, seorang lagi nak macam ni, seorang nak macam ni. No, nanti dulu kita selesaikan benda yang penting sekali iaitu COVID ni dulu. Pada saya, kalau daripada dulu kita ambil tindakan lockdown, tutup sebulan tak boleh keluar ke mana-mana, kan? Hanya membenarkan, hanya kedai-kedai membekalkan barang-barang hantar ke rumah-rumah, itu sahaja, dan kita dah selesai dah benda ni. Tapi sekarang saya tak pasti, kita sendiri pun tak pasti, adakah benar COVID ni kita boleh selesaikan dengan lockdown sekarang? Kita pun dah tak pasti dah sekarang. Sebab dah macam-macam varian dah ada dah sekarang ni. Dan macam varian satu, macam-macam takrifan lockdown itu satu hal. Kan? Lockdown ni macam ni, lockdown tapi yang ni tak, yang ni boleh. Contohlah macam kata kan, okey, sebagai seorang wanita kita dikenaki menutup aurat, tetapi dibenarkan angkat sampai peha sahaja untuk tempoh ni. Macam mana macam tu? Boleh pula angkat KB pakai tudung, warga kurung tapi peha boleh, tak apa. Okey, macam mana tu? Kan, kalau betul kata tutup aurat, tutup lah. Tutup betul-betul lah. Tutup betul-betul macam tu. Itulah cerita, barulah kau cerita tutup. Itulah tu sebabnya kan definisi tu sekali. Please lah, janganlah mempermainkan IQ dan juga orang kata ilmu masyarakat ni, minda masyarakat ni dengan masyarakat ni rasa seolah-olah betul ke ni lockdown? Bodoh sangat ke aku ni? Contoh, ada orang tanya. Bodoh sangat ke aku ni? Kita. Tak silap aku lockdown ni perintah berkurung kan? Dulu orang tua dulu masa mak perintah berkurung, nak bunyi buka radio pun tak berani. Tutup, diam, senyap dalam rumah. Dulu lagi lah aircon, tak ada TV, tak ada apa pun tak ada. Sekarang kita duduk dalam rumah, ada TV, ada segala benda dalam rumah pun masalah sangat nak duduk kat rumah. Tolonglah, kebosanan bukannya satu alasan. Okey. Kalau berlaku kematian dalam keluarga kita akan terasa. Tolong jaga. Okay. Sampaikan ada kempen SD, COVID is real. COVID itu benar. Adalah benar. Lepas tu saya terfikir, korang ingat main-main ke? Sebab maknanya ada orang fikir, tak ada apa-apa pun, tak kena ke aku. Sebab ada beberapa yang nama-nama besar, ada beberapa yang agak popular, selebriti, ada juga beberapa orang yang ada pengikut. Dengan bongkak menyatakan, ini nombor ni semua angka je.
Ini nombor ni mainan sajalah. Betul ke Saja nak COVID bagi ni? Kau gempak. takut apa pasal? Kau takut pasal ini Mm-mm. serah pada Allah Ta'ala. Betul. Tapi Allah Ta'ala juga memerintahkan kita supaya berikhtiar, Yes. usaha. Mm-mm. Zaman Nabi dulu pun ada wabak. Tapi Mm-mm. apa pesan Nabi? Apabila berlaku Ya. wabak, janganlah kalian pergi ke kawasan wabak dan meninggalkan kawasan wabak. Maknanya apa? Duduk diam. Mm-mm. Dah diajar dah benda tu. Kan? Bukannya tak Mm-mm. diajar. Dah diberitahu dah. Jadi, bila ada orang cakap COVID ni, COVID ni bukannya benda yang apa hanya dimain-mainkan oleh pihak tertentu. Hanya disebab ni ada sebenarnya politik. Tolonglah. Ada orang mati dah ni. Ya. Aduh, hai. Kan? Apa yang Ini nak khabar? Cuba tengok. Juliana Johari kata, Cuba, tutup macam Brunei. Ni kes baru. Umur 5 tahun dah banyak meningkat. Kes kematian, Ya. sedihnya. Kanak-kanak. Budak-budak kecil pun dah kena sekarang ni. Ya. Kanak-kanak kan. Mm-mm. Betul SD, tang sekolah tu Mm-mm. memang budak-budak memang down kalau belajar. PDPR, paling susah mak-mak duduk rumah jadi cikgu tak bertauliah. Marah sikit dah nangis. Macam mana tu? Dia kata. Mm-mm. Memanglah bila mak Betul. marah tu datanglah semangat panglima dia tu masalah kan. Bila mengajar anak ni bukannya kita kadang-kadang mengajar anak orang boleh sabar. Tapi mengajar anak sendiri belum tentu lagi. Politik tolak tepi lah dulu. Settle masalah COVID-19 ni dulu. Rafi'ah jom. Betul tu kata Mm-mm. Rafi'ah. Lepas tu Mm-mm. ikut pendapat Dr. Muhammad Zakro Razman, Muhammad Pozi, COVID ni akan berlarutan. Betul. Dijangkakan pada kalau masih lagi kita tak jaga, dijangkakan pada 14 hari terakhir sekali kita punya lockdown yang kita kata lockdown ni dia akan mencecah kepada 13 ke 14 ribu kes sehari. Bayangkan tu sebabnya. Tu sebabnya ni Muhammad Alias dia punya kata itu darurat. Yalah masa darurat itulah lockdown dia, itulah lockdown. Darurat tak boleh keluar langsung, tak boleh buat apa pun. Tapi ni kita tak benarkan orang keluar, tapi kita suruh buat persediaan. Munirah Babjan, anti COVID ada, anti vaksin ada. Tu yang payah puak-puak ni. Kita nak bersatu tadi, cerita Kak Abby tanya tadi, bersatu padu macam mana seorang anti COVID. Yang seorang tu kata COVID ni tak ada, yang seorang tu pula anti vaksin pun payah juga. Kan? Kita cakap sana sini tak ada hasil kejayaan katanya. Tak masuk akal dia kata. Kan? Macam mana nampak kejayaan? Gerakkan suara idea didengar supaya dapat dilaksanakan dengan yang mana baik. Kalau kita cakap tapi tak ada hasil, kenapa harapan tinggi untuk semua rakyat Malaysia? Pasti seorang ketua. Siapa nak sampaikan idea pada ketua? Takkan Rana nak pergi jumpa ketua, maka berpengaruhlah harapan, maka yang berpengaruhlah harapan kami. Contoh Ustaz ilmuwan, tokoh negara, kebijakan seseorang. Tak masuk akal kalau Rana pergi jumpa ketua kerajaan untuk bincangkan masalah negara. Betul? Itu sebabnya apa yang kami suarakan hari ini, insya-Allah kami takkan delete posting kita hari ini. Ini adalah sumbangan kami, idea kami. Kan? Kami bukan suruh keluar duit, kami suruh kita rugi. Memang kami suruh kita rugi ekonomi untuk 2 minggu, untuk sebulan, tak apa. Tapi kita bangkit balik, insya-Allah rezeki tak pernah salah alamat. Mungkin ada sektor tertentu yang kita sebut tu tadi, kita kena tengok balik. Apa benda lockdown macam ni? Kalau tak, baik kita istihar PKPD. Letakkan orang pergerakan, diperketatkan. Ya, betul. No Hidayah, mak jadi hijau dah. Zahirul Wahid, cadangan buat AB, Ustaz SD dan Dr. Muhammad Zakro Razman Muhammad Pozi pasal COVID ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita buat, kita panggil. Kalau dapat KB, kita cuba jemput Tan Sri Nur Hisham untuk live dengan kita. Kan? Tunggu lepas dia buat pengumuman, lepas tu dia masuk live kat kita. Kalau ada rezeki kita cuba. Saya kadang-kadang kan SD, bila Tan Sri bagi sidang akhbar kan, tak tahu kenapa saya rasa belas kat dia. Betul. Saya rasa belas, kesian sangat kat Tan Sri ni. Betul. Kan? Kalau kita tengok Datuk Sri Ismail Sabri satu hal, dia pun dah kena, dia pun dah sedih je dah. Lepas dia pula Tan Sri Nur Hisham, hari-hari kena buat sidang akhbar. Cuba fikir. Nak kena umum, Allahu Akbar. Nak tunjukkan betapa seriusnya benda ni. Betul. Baru-baru ni Kak Abby, pasal golongan anti vaksin ni, sampaikan ada satu grup Euler. Euler ni dia marketing produk Euler ni, oil tu lah, essential oil tu yang essential oil. Ubatan untuk apa semua kan. Jadi dia minta tolong sangat, dia dah panggil doktor, tak berkesan. Dia dah panggil orang pejuang vaksin ni, tak berkesan. Akhirnya dia panggil saya. Saya ceramah kan. Saya ni cakap tu terang je. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, lepas Ustaz ceramah hari tu,
Ramai dah orang ambil vaksin ni, yang grup-grup ni tapi dah mula tersedar dah, Alhamdulillah. Mana tak KB? Ada satu soalan tu tanya saya ni terang dia kata, ada seorang mak ni, dia kata kalau anak dia pergi ambil vaksin, anak dahaka dia. Mak dia tak bagi anak dia ambil vaksin. Anak ambil vaksin tu anak dahaka. Apa pandangan SD? Maka saya jawab, bangang dengan mak tu, saya cakap macam tu. Saya cakap, apa susah? Macam tu lah. Sekarang ni, Islam ajar kita apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi min nafsihi. Tidak beriman seorang antara kamu sekiranya kamu tidak mengasihi orang lain melebihi diri kamu sendiri. Mana ambil vaksin sebab kita sayang saudara-saudara kita yang lain. Kita tak nak mereka dijangkiti. Kita nak kuatkan diri kita. Itu yang penting sebenarnya. Kan? Itulah ni seorang ni. Sikap perlu diubah, Mak Nur Ibrahim. Linda Basri. Tertidur pula nak tunggu live ni. Sabarlah aku. Juliana Johari. Dan sokong SD dan KB. Nora Aisyah Ismail. Yang penting banyak saman. Lagi bagus. Juliana Johari. Betul, rezeki tak pernah salah alamat. Wan Hazril. Dia kata. Wan Hazril tu boleh kita tunjukkan tu. Kerajaan tak payahlah nak panggil lockdown jika masih gagal turunkan kes. Akan nampak memang kerajaan gagal bantai COVID. Sebab ini bukan lockdown pun. Kan? Dewan Selatan. Masyarakat juga kena sama-sama jaga SOP disediakan. Jangan sentiasa cakap kerajaan gagal kalau masyarakat sendiri pun gagal mengikut SOP. Tukar kerajaan malaikat pun belum tentu berjaya kalau masyarakat masih perangai yang sama. Tak. Kalau kita tukar malaikat, contoh jaga, bagi malaikat maut jaga, contohnya Menteri Pertahanan. Malaikat maut jaga, memang berubah. Kalau langgar je mati macam tu. Apa susah? Cabut nyawa macam tu kan. Apa susah? Kan? Tapi sebenarnya nak bagi tahu memang betul lah kita tukar kerajaan mana pun, kalau kita tak ikut SOP, kita tidak akan berjaya. Munirah Mabjan, ekonomi boleh dibina kalau negara musnah. Macam mana tu? Kan? Dia kata macam mana nak bina? Betul lah, maksudnya kalau lah rakyat kita semua menderita sebab COVID, nak bina ekonomi macam mana? Negara dah musnah. Kan? Ni Zaita Akhtar Abu Bakar tadi baru lalu dekat Taska, anak kecil seorang-seorang tengah kena swab. Sedihnya tengok. Allahu Akbar. Iya, saya tengok anak saya kena swab pun sedih. Berair mata dia, nangis dia. Dan Syahim Samir jemput guest. Takkan dua orang ni je. Syahid Zaim Syamir pun satu. Dah memang tanya AB, tanya SD jawab. Kan? Tapi dah ada idea tu, bolehlah tanya. Janganlah tanya takkan dua orang aja. Dia memang sebelum ni dua orang. Tapi insyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan cuba tengok siapa yang kita boleh jemput. Muhammad Ali Dimeti, kalau sampai jam berapa nak solat dulu. Terima kasih ubat stres. InsyaAllah kalau ikutkan kita live. Kita live ikutkan sampai pukul 5 je. Tapi biasalah saya dengan KB ni bila hangat dia akan tak pernah tak terbabas. Kan? Keterbabasan. Sokong. Rafiah Hejom. Rafiah Hejom kata apa tu? Setuju kalau kita jemput sokong ABSD panggil Dr. Nisham. Nanti kita panggil. Kita nak dengar dia kan, apa perasaan dia kan. Nak tanya dia macam mana pandangan Tan Sri kan. Lepas tu Munir Bajan berkatalah benar walaupun pahit. Tak gitu sedih betul. Lockdown 2021 tak macam lockdown 2020 tahun lepas. Kereta masih banyak dekat jalan raya. Mana dia orang pergi ni? Nak buat lockdown, buatlah betul-betul. Ceritanya tahun lepas pun bukan lockdown. Tahun lepas tu pun PKP. Cuma PKP dulu, kita punya perangai macam lockdown. Tak, kita sikap kita terhadap PKP tu macam lockdown. Kita tak akan keluar. Memang saya masa keluar dulu KB untuk rakaman dengan Amin Idris, untuk rakaman cara-cara pakai hand sanitizer, cara kita bersin, cara nak guna tisu, macam mana nak apa kan, batuk macam mana. Waktu tu saya keluar, saya kata cepat aku nak balik ni, aku tak nak duduk kat luar ni, takut duduk kat luar. Tapi sikap hari ni dah berubah. Orang memandang lockdown ni, alah tak ada apa pun, nak keluar-keluar je kan. Sedih Nur Hidayah kata. Nur Hidayah, komen Nur Hidayah. Sedih, emosi parents, emosi anak-anak, kerja dari rumah lagi, kerja sekolah yang anak-anak lagi. Cuba untuk adapt, tolonglah lockdown betul-betul. Tengok, ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kepada menteri-menteri kanan, menteri-menteri yang ada di kabinet, kepada pihak pemimpin barisan pembangkang dan kerajaan sekalian, anda semua adalah suara-suara rakyat. Bacalah. Harapan rakyat, tolonglah lockdown betul-betul. Kita nakkan satu perubahan. Kalau kita dah buat tapi tak berjaya, itu cerita lain. Sekarang ni kita tak buat lagi sekarang ni. Kita masih lagi keadaan status quo kita sama, tindakan kita sama. Cuba tengok Suria Harmoni. Suria Harmoni. Baca tu Kak Ibi. Biar kita rugi demi sesuap nasi, yang penting kita menangani wabak COVID-19. Buat masa sekarang lupakan ekonomi, zaman belum ada lagi yang mati tak makan.
tolong ambil berat tentang total lockdown. Kerajaan perlu laksana full total lockdown. Kami seluruh rakyat Dah lah Malaysia full, mohon total buat, pula. Macam mana tu? Ha. KB. dah Dah lah full, total pula tu. Ha. Kan? Makna tidak ada ruang sikit pun untuk Ya, tidak betul. mematuhinya. Seperti mana tadi ada Muhammad Nur Ibrahim kata, nyawa lebih penting dari ekonomi. Betul. Ibarat macam kita lah, ada segala-galanya tapi kita tak sihat. Kan? Kita nak dengar sekarang KB. Lockdown, okey, satu pusat kuarantin telah ditutup. Kita nak macam tu. Satu lagi pusat kuarantin telah ditutup. Kita nak tu. Yes. Kita Betul. bukan nak tengok. Kita Satu lagi rugi dibuka. berapa bilion. Stop. Ni rugi-rugi ni nantilah cerita. Saya teringat apa tau Kak Abby. Saya ingat saya pergi ada satu restoran Cina dulu waktu saya bekerja, waktu saya lepas diploma dulu. Saya pergi ada satu restoran, dia bagi air Milo kan, Milo ice. Jadi saya pun minum, ni air Milo ke air coklat ni, pekat betul saya kata. Lepas tu apa toke Cina tu cakap? Dia kata, saya tanya dia, you tak rugi ke you bagi Milo pekat-pekat ni? Dia kata apa tau? Kita hari ni kita rugi besok boleh untung balik tau. Tapi hari ni customer kita lari sampai bila-bila pun kita tak dapat lagi dia datang kedai tu. Makna nak bagi tahu, kita rugi hari ni, kita mungkin boleh cari untung balik. Korea pernah jatuh, Greece pernah jatuh ekonomi. Tetapi bila nyawa kita hilang, rakyat kita, bayangkan diisytiharkan sebagai negara kita, sebagai negara COVID, bayangkan pada ketika itu ekonomi, duit yang berjuta sekalipun tidak ada nilainya seandainya rakyat sendiri menderita. Inilah yang perlu kita ambil perhatian. Ya. Wah, saya rasa ramai tak terlayan tadi, ramai menyokong bagi dan komen setuju. dia. Dan semakin nampak peri pentingnya untuk kita buat full total lockdown. Betul. Ya, Tul, penting. full bukan total lah. Tul. Mana full campur total? Tul. Tul lockdown katakan. Payah benar kan? Jadi itulah. Jadi saranan saya, nasihat saya ingat kalau kita lain, saya yakin ramai yang dah nampak lah. Dah ni dah ada komen-komen semua. Setuju Alhamdulillah. Maknanya cukup lah, kita tak payah nak panjang-panjangkan lagi. Kena tukar mindset. Yes. Kesimpulan bual bicara kita hari ni Kak Abby dan saya semua sependapat kita kena upgrade tindakan kita daripada sekarang. Sekarang ni sebenarnya bukan lockdown. Apa yang kita buat sekarang ni, kita faham dia adalah merupakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Itu saja. Not more than that. It's not lockdown at all. Bukan. Ini bukan definisi lockdown. Ya. Yang itu paling utama untuk diperbetulkan supaya semua dapat message istilah definisi total lockdown tu apa. Kena patuh sepatut-patutnya kepada SOP. Memang kita akan terjejas, tapi kita tahu adalah sangat-sangat penting untuk kita bersabar. Inilah masanya untuk kita latih diri kita sabar. Dan kalau bolehlah kita nak tahu juga SD, berapa ramaikah di kalangan kita setiap hari berdoa. Berdoa sungguh-sungguh ni. Ya Allah, kau angkatlah COVID ni. Kau berilah kesedaran pada kami semua ni, rakyat Malaysia, supaya beri kerjasama, patuh SOP. Kan? Untuk kebaikan bersama. Mereka yang masih lagi degil, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Saya tak tahulah berapa ramai yang akan buat begitu. Dia kalau macam ni lah. Ya Allah, angkatlah COVID ni sebab besok lagi kerja. Dia macam ni lah. Ya Allah, kau hapuskanlah kebakaran daripada kawasan kampung aku ni, Allah. Dalam masa yang sama, orang sebelah tu dia lempar lagi minyak tanah tu. Dia lempar lagi minyak tanah tu. Macam mana? Macam itulah keadaan ni yang kita nak bagi tahu sekarang. Selagi mana kita tak ikut SOP, selagi mana kita tak jaga. Jadi maknanya lockdown tu, kalau kes terbakar tadi, semua minyak-minyak ni dah bersih dah. Semua punca-punca kebakaran, api-api semua dah rampas dah. Tak ada apa dah. Jadi baru lagi selesaikan. Jadi macam tu jugalah. Buatlah lockdown yang sebenar-benarnya. Kalau tidak, kalau kita tak berhasrat nak buat lockdown, jangan kita namakan dia sebagai lockdown. Sebab macam yang disebutkan tadi, seolah-olah kita memang sebenarnya
mencari sebab untuk dipersalahkan disebabkan kegagalan kita menangani isu COVID-19. Ya. Zakaria tu mungkin kot Zakia Zakaria tu boleh put sebagai sekomen penutup. Betul, saya setuju. Kita rugi sekarang. sekarang, kita boleh buat untung lagi kemudian jika kita survive dari pandemik ni, tapi kita dan orang lain semua terkena COVID, kita takkan boleh bangunkan ekonomi semula sebab kos perubatan rakyat terus meningkat. Setuju 120%. Betul. Bila saya baca tu kan, saya sendiri pun sedih bila baca tu. Allah Akbar, betul sangatlah. Apa yang Puan Zakiah Zakaria sebut ni memang tepat sekali. Tepat sekali lah. Kan? Jadi kita harapkan insyaAllah tidak lama lagi siaran kita yang petang ini kita akan paparkan di YouTube. Jadi mudah-mudahan anda semua boleh copy, share, you all nak cut, you nak share ke mana-mana, terpulang. Tidak ada apa yang perlu kita gusarkan sebab saya dan Kak Abby hanya berbincang atas dasar pandangan kami ada dasar kebenaran, itu saja. Kan? Terima kasih banyak Kak Abby atas perbincangan kita petang. Tujuan utama kita juga untuk berkongsi pandangan dan moga-moga ia memberi manfaat. Saya percaya hari ini SD ramai yang terusik dan memahami lebih lagi mendalam tentang pentingnya total lockdown. Apa itu istilah yang dimaksudkan dengan total lockdown? Kenapa ianya penting? Bukan untuk sekarang saja tapi untuk masa akan datang. Betapa kita kena faham sabar itu apa. Betapa kita kena faham juga bahawa kita kena berkorban. Berkorban, kita akan rugi. Sekarang. Betul. Nak rugi sekarang ke nak rugi kemudian? Nak rugi selama-lamanya, bukan akan datang. Selama-lamanya. Exactly. Kita akan rugi selama-lamanya. Dan seperti mana yang seorang doktor kata kan, kalau kita tak serius untuk menangani total lockdown ni, untuk kita ikuti total lockdown ni, berkemungkinan kita akan begini untuk 5 tahun lagi. Siapa nak angkat tangan? Dan Mahatma Gandhi kata keamanan dan kemakmuran yang kita ada pada hari ni hari ni tu dulu. Bukannya kita wariskan kepada anak cucu kita, tak. Tapi sebenarnya kita pinjam dan kita kena pulangkan kepada mereka. Kalau kita dulu boleh berlari-lari dekat padang tanpa masalah, kita boleh bermain-main di anak sungai, kita boleh berjalan-jalan ke sana kemari, menikmati pemandangan yang indah. Kalau generasi akan datang tidak dapat mengecapinya, ini salah kita pada hari. Jadi itu saja pada saya Kak Abby. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak SD. Terima kasih banyak. Petang ni lain macam. Rupanya bila kita brainstorming nak pilih tajuk yang terbaik, rupanya petang ni kesan dia lain macam tajuk. Walaupun terima kasih kepada semua yang bagi idea yang bernas. Terima kasih banyak. Terima kasih di atas input anda. Juga terima kasih kerana sudi mengikuti kami dan terima kasih kerana sudi share. Itulah juga yang kita harapkan agar anda dapat share sebanyak-banyaknya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat pada waktu yang sama juga SDM 4 petang. InsyaAllah. Dan harap-harapnya apabila kami ucapkan adios, amigos, sayonara untuk episod kali ini, anda renung, fikir sejenak dan kemudiannya bagi tahu pada ahli keluarga, saudara mara, apa yang anda faham, apa yang anda dapat daripada ABSD hari ini. Sebab ianya sangat-sangat penting untuk kita dan juga keluarga dan orang yang kita sayangi dan juga untuk masa depan. Saya pun rasa macam nak menangis SD. Rasa macam benda ni tak boleh buat seorang-seorang. Kena buat sama-sama. Betul. Jadi kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Saya ingat nanti saya nak share, buat sharing tentang sebelum kita tengok apa keadaannya dekat pusat kuarantin, kita kena share lah biar semua nampak apa sebenarnya berlaku sekarang. Jadi kesian, memang kesian. So janganlah kita pentingkan diri kita sendiri, dan kepada yang ada kuasa, tolong gunakan kuasa anda untuk kawal perkara. Anda tidak membantu dengan hanya buat tindakan-tindakan. Itu sebabnya netizen ni bahasa dia memang tak boleh tahan. Saya dengan Kak Abby ni cakap berlapik lagi. Netizen lagi tak boleh tahan dia punya ayat. PKP separuh masak.
keputusan yang tak bersungguh-sungguh. Jadi you all akan sakit hati, tapi kita ni bagi cadangan, Ya. insya-Allah. Sure yang kita bagi ni adalah untuk kebaikan semua. Wallahu a'lam. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini dan penutup tirai ni kita ada sesuatu yang sangat istimewa. Ada special penutup, ya. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami. Mohon ampun, mohon maaf. Apa yang kami tampilkan, kami kongsikan, insya-Allah untuk kebaikan kita bersama, okey? Kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.